untuk pasukan Todak tak boleh lepaskan Hilda. Jadi kalau Hilda diambil terlebih dahulu, adakah meta secara rusuh total akan dibuat untuk pasukan Todak ataupun tidak? Saya rasa ya, mereka boleh mampu menggunakannya, terutamanya kalau mereka menggabungkan Hilda bersama dengan Masha. Kalau gabung dengan Masha sebenarnya memang sangat berbahaya, tapi sekarang ni untuk pasukan Todak, kita dah saksikan tadi bagaimana mereka tersangat-sangat diganggu lah, kena mental lah boleh cakap dengan Hilda ni. Tapi walaupun mereka masih lagi kekalkan band yang sama, Joy, Fanny dan juga Glue ketika ini. Manakala untuk pasukan RRQ, kekalkan pilihan band yang sama. Cumanya untuk pasukan Todak, saya rasa pilihan pertama mereka ni akan berubah sedikit sebenarnya. Dia akan berubah sedikit dekat sini, tetapi ya, Fanny langsung tak boleh nak dilepaskan kepada Albert. Ada nerf damage pun macam tak ada nerf apabila beliau yang menggunakannya. Jadi tanda hormat perlu diberikan dekat sini. Dan sekarang ini, band terakhir daripada pasukan RRQ, adakah mereka akan memberikan tanda hormat kepada Cloud ataupun mungkin Link yang telah menggunakan rival dengan begitu baik seperti tadi? Link untuk dibawa keluar. Jadi mungkin ya, mungkin tidak. Tapi sebenarnya Link dah banyak kali tertangkap juga daripada pasukan RRQ. Dan adakah itu satu band yang wajar untuk kita lihatkan? Tetapi tidak. Dia tak nak bagi Todak Hilda. Mereka bawa keluar Hilda sekarang ni. Jadi apa pick yang pertama wajar untuk pasukan Todak mengambilnya? Okey, kalau berdasarkan situasi buat masa kini, carry ada carry bebas, Ciku boleh menggunakannya ataupun Momo. Dan terus sahaja dibawa masuk. Hero yang mempunyai win rate yang agak banyak sebenarnya, 60% win rate untuk hero ini. Jadi mampu atau tidak pasukan Todak menggunakannya dengan baik. Tapi pilihan untuk pasukan RRQ kena ingat untuk berhadapan dengan carry. Masih lagi ada Harix kalau mereka tak fokuskan kepada marksman. Masih lagi ada Cloud yang boleh digunakan oleh Clay dengan sangat baik. Pada late game damage memangnya agak mengganggu pasukan Todak. Tapi kalau mereka nak fokuskan kepada pilihan asasi masih lagi ada. Tapi Yves terlebih dahulu menjadi pilihan. Dan manakala Yuzong telah pun dikunci ketika ini untuk pasukan Todak. Ini bahaya sebenarnya untuk pasukan Todak sebab carry dia short range. Jadi adanya Yves dan sekarang ni susah untuk carry bergerak secara bebas. Jadi dengan adanya lagi Yuzong, mereka boleh untuk kejar bahagian belakang. Jadi pasukan Todak bagi saya, mereka perlu untuk melakukan ataupun mengambil hero yang boleh menjaga carry dalam keadaan yang rapat ataupun membawa keluar carry. Mungkin Matilda, mungkin hero-hero yang keras boleh jaga bahagian backline dengan baik. Apa pendapat awak, Karaku? Ianya berkata mereka juga boleh memberikan fokus kepada setup dekat sini, tetapi Assassin terus saja dibawa masuk. Bagi pendapat saya, kalau kau dibawa masuk juga sangat baik, tetapi lapu-lapu yang akan digunakan oleh ESP Ladder dekat sini memberikan fokus untuk pergi kepada bahagian backline adalah satu pilihan yang baik. Saya sedikit yakin sebenarnya dengan pemilihan dua hero untuk pasukan Todak, tapi pasukan RRQ, Tuan Muda Albert dengan link dia agak sedikit mungkin berita yang kurang baik, tapi boleh menjadi juga berita yang dimana telah pun diketahui oleh pasukan Todak. Jadi mereka akan counter pemilihan link tersebut. Dengan membawa keluar Valentina dan untuk menggelakkan Link diambil sekarang ini. Pasukan Todak menjangkakan ada combo Link Jela yang akan dibawa masuk dan dibawa keluar Angela tersebut untuk kurangkan lagi sustainability yang ada pada Link. Tapi kalau tak ada pun Angela, Link sangat suka untuk jatuhkan kalau mereka snowball sekali lagi. Sebab dalam dua perlawanan yang pertama untuk pasukan daripada Todak dan RRQ, boleh katakan RRQ yang dapat snowball sekarang ini. Todak berkali-kali mencubanya tetapi gagal. Jadi dengan adanya carry dekat sini yang tambah memerlukan item, Hayabusa juga sedemikian rupa. Apa yang boleh untuk mereka rencanakan di dalam awal permainan? Yang sekarang ini yang diperlukan adalah burst damage daripada mid laner dekat sini kepada pasukan Todak. Disebabkan itulah kenapa mereka mengeluarkan Kadita. Dan kalau begitu kita masih lagi mempunyai Lilia yang masih lagi bebas. Tetapi Lilia dengan jarak yang agak pendek mungkin akan menjadi target yang mudah oleh Link dan juga Yuzong dekat sini. Jadi satu perkara yang perlu dipertimbangkan oleh pasukan Todak. Ya, sekarang ni untuk pasukan Todak terlebih dahulu pembuangan hero mereka. Kalau nak fokus kepada Roma, antara yang masih lagi terbuka ketika ini, kalau mereka nak keluarkan Kufra. Kufra juga adalah satu hero yang baik untuk dibawa keluar untuk mengelakkan daripada terjahat. Tetapi Lolita yang dipilih sekarang ini untuk mengelakkan daripada Goddess Bulwark digunakan pakai menghalang setiap tembakan yang ada pada carry. Dan pada waktu ini untuk R7 mengambil hero yang seterusnya, mungkin satu lagi sebab ada 3 hero yang dah boleh catch backline sekarang ini. Jadi mungkin ada satu hero yang akan digunakan pakai. Grok mungkin kalau untuk digunakan pakai sekali lagi untuk pasukan R7, untuk R7 sendiri. Bagi pasukan RRQ, bagi mendapatkan satu lagi penguasaan di bahagian ESP Laner dengan mudah lawan dengan lapu-lapu.
bagi pendapat saya di mana adanya Yuzong dekat sini mungkin akan digunakan oleh Seven, di mana drop bagi saya pendapat yang lebih sesuai lagi digunakan oleh pasukan Todak sebenarnya, dan Kufa terus saja dibawa masuk untuk memberhentikan pergerakan carry dan juga Hayabusa dengan efektif. Ya, di mana dengan adanya Kufra sedikit sukar kepada Hayabusa untuk bergerak. Cumanya kena ingat Kufra kalau once dah masuk tak ada flicker, itu bukanlah kemasukan yang baik, mudah untuk dihukum. Jadi sedikit kelebihan daripada pasukan Todak dan dibandingkan dengan pasukan RRQ. Cumanya sekarang ni Roma apa yang mereka mendapatkan? Adakah mereka nak sustain Roma atau mereka nak ambil support Roma? Kalau mereka nak dapatkan sustain, masih lagi ada Cho, masih lagi ada Ruby dengan segi crowd control juga. Saya rasa seperti support. Melihat dengan adanya carry dekat sini memberikan bantuan daripada segi mobility dan juga nyawa. Mungkin Matilda adalah pilihan yang sangat baik dekat sini. Tetapi Lilia yang dibincangkan dan drug yang dibawa masuk dekat sini. Di mana ini akan memberikan gangguan yang cukup besar kepada Yave, kepada Kufra dan juga Link yang akan berada di bahagian hadapan. Jadi siapa yang nak halang Kufra daripada menangkap bahagian backline sekarang ni? Adakah lapu-lapu? Adakah burst damage daripada Lilia sendiri mencukupi untuk burst down sesiapa saja yang berada di bahagian hadapan? Sebab kalau kita lihatkan dua hero yang cukup kebal boleh untuk pergi ke hadapan bagi tangkap carry ataupun tangkap Hayabusa atau tangkap Lilia sekalipun kalau tak ada magic shoes. Sekarang ini sangat bahaya untuk pasukan Todak. Sebenarnya cukup daripada Lilia sendiri, burst damage yang sangat besar. Carry kita tahu bagaimana kemampuan dia dengan kebangkitan carry ketika ini, damage yang dikeluarkan lebih besar. Untuk hero kebal dekat kawasan RRQ mudah untuk ditumbangkan. Cumanya mereka kena pastikan yang Moon boleh clearkan minion dekat kawasan tengah, dapatkan snowball daripada segi level nak dibandingkan dengan Yave. Dalam masa yang sama carry kena dapatkan farming, tak boleh biar Beatrix to free farm. Saya rasa soalan yang lebih penting dekat sini, Yumski terpaksa menggunakan wild charge sebagai pertahanan ataupun untuk melakukan serangan. Jadi perkara tersebut harus kita lihat pada situasi yang ada. Dan sekarang ini untuk beruntun di Homeboys Pit Stop. Ayo kita berikan sorakan kepada pasukan Todak di dalam perlawanan yang terakhir untuk mereka dapatkan kemenangan. Ya, di mana inilah dia semangat yang perlu kita bawakan daripada Malaysia ke Jakarta. Sebut bersama saya, Todak! 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 Jadi itulah dia sorakan daripada penonton di Homeboys Pit Stop. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan masuk ke dalam game yang ketiga antara pasukan Todak menentang RRQ Hoshi. Tengah lafaz bismillah. Jadi ayo demi Malaysia, pasukan Todak ini perlawanan yang penting untuk mereka mendapatkan sekurang-kurangnya satu mata terlebih dahulu. Boleh dikatakan drafting yang lebih standard buat masa kini. Walaupun tidak memberikan fokus lebih kepada pick-off, tetapi memberikan fokus lebih lagi kepada team fight dan juga pada pasal late game. Dengan kehadiran carry yang akan digunakan oleh Ciku, ini mungkin akan mengubah nasib pasukan Malaysia. Ya, di mana Vin sekarang ni dia bermain Kufra pun seolah seperti dia main Hilda, memberikan mimpi ngeri untuk pasukan Todak. Di bahagian bawah Momo tak berhadapan dengan R7 ketika menggunakan Yuzong. Daripada segi clear minion boleh dikatakan sama rata untuk kedua-dua pemain. Cumanya R7 yang menggunakan Yuzong boleh lakukan rotasi dengan lebih pantas, menggunakan juga Black Dragon Form. Dan Link, siapa nak berhentikan pergerakan ini adalah jawapannya yang terletak kepada Yumski. Ya, dan sekarang ini kalau kita melihat sekali lagi Little Wonder berjaya untuk dimenangi oleh pasukan Todak, dan di mana nampak kali ini rotasi diberikan fokus lebih lagi kepada bahagian goal lane dengan adanya kehadiran Bin menghentak Yumski, tetapi tank berhadapan dengan tank tak ada masalah buat masa kini. Ya, masih lagi awal sebenarnya untuk Ciku guys join dekat bahagian team fight juga. Tapi Albert memberikan sedikit masalah kepada Moon di bahagian tengah ketika ini. Yang Yumski akan memberikan juga pertolongan kepada Moon. Tapi sekarang ni Yumski kita nampak macam mana dia agak sedikit pening untuk melakukan rotasi dekat bahagian tengah ataupun melakukan rotasi dekat bahagian atas. Tapi di bahagian bawah ada dua orang pemain daripada pasukan Todak untuk mencari R7. Tapi telah pun diketahui mereka akan pulang terlebih dahulu dan memudahkan untuk pasukan Todak ketika ini untuk mendapatkan farm. Tetap pertama akan hidup, tetapi Mon dengan ketiadaan sprint dekat sini mungkin perlu menyembunyikan diri sendiri kerana sedikit bahaya kalau ditangkap oleh pasukan RRQ. Turtle baru saja hidup, Turtle camp yang dibawakan khas oleh Hotlink. Di mana, wow, R7 terlebih dahulu mendapatkan Moon ketika tadi kurang satu pemain. Tapi rival datang daripada arah belakang, cuba untuk melakukan Ogi Shadow Kill ketika ini. Yap, dia gunakan Ogi Shadow Kill. Tapi lihatlah bagaimana R7 masih lagi terselamat. Momo hampir untuk dikorbankan. Tapi Vin datang tepat pada waktunya menghentak pemain ini. Tapi Vin masih lagi terselamat. Apa yang berlaku untuk pasukan Todak? Kehilangan
Dua pemain, 2 kill dikumpul oleh pasukan RRQ. Sekelip mata telah pun dilenyapkan dan sekarang ini pasukan Todak memulakan perlawanan ini dengan langkah kaki kiri di mana Turtle yang diberikan oleh Albert mungkin akan memberikan lagi kelebihan yang cukup besar dengan ketiadaan rival dalam kawasan berdekatan dan sekarang ini rival cuma Rival Quad Shadow tepat pada waktunya untuk menculik Lord yang maksudnya Turtle yang pertama sebenarnya dan R7. Wow, terlalu hype. Terlalu hype. Terlalu bersemangat sebentar tadi tetapi sabar. Turtle sahaja yang berjaya dicolik dan kita kena ingat di mana pasukan IQ masih lagi berada di bahagian hadapan daripada segi ekonomi tetapi tidak jauh dengan bantuan dari Turtle tersebut. Lihat di bahagian atas asalkan diberikan kepada Ciku guys. Yumski Walchas. Walchas kemas tapi lihatlah nyawa Yumski sangat rendah ketika ini Albert datang tepat pada waktunya. Skylar mendapatkan moon. Ciku guys menjatuhkan Vin tapi dia terpaksa membalas dengan nyawanya sendiri kerana kill tersebut diberikan kepada Albert sebentar tadi. Rival akan sedikit terlewat untuk tiba dekat bahagian atas tapi sebenarnya permulaan yang lebih kemas daripada pasukan RRQ Hoshi sebentar tadi. apakah yang telah terjadi untuk pasukan Todak sekarang ini? Adakah rotasi yang dibuat oleh pasukan Todak telah pun dibaca dengan rapi oleh pasukan RRQ Hoshi? Okey, sebab pasal rotasi sekarang ni. Clay dalam masalah yang sangat besar. Tak sempat untuk menghentikan Ogi Shadow Kill tapi berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. Momo melompat masuk menggunakan Bravos Fighter tapi cukup satu. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Mereka akan pulang sebentar. Ya, mereka belum memberikan tanda hormat kepada Power Spike pasukan IQ. Sebentar tadi berjaya untuk mendapatkan banyak ahli pasukan Todak dan R7. Dia memberikan sedikit stun kepada Ciku guys sekarang ni. Adakah dia akan terselamat? Jawapannya tidak. Dia masuk sampai ke dalam menara pasukan Todak terlebih dahulu. Moon di arah belakang dicari oleh Albert tapi R7 akan ditumbangkan oleh Yumski. Sebentar tadi berita yang baik sebenarnya. Rival cuba untuk masuk tapi Albert masih lagi mampu untuk melarikan diri dan kena ingat kalau mereka masuk juga Albert masih lagi ada Tempest of Blade. Masih lagi ada ultimate untuk menyelamatkan diri sendiri. Momo terus saja mencari Skylar. Dapat dua. Stun ketika ini dan Skylar. Reiki Slash mendapatkan kill kepada pemain yang penting bagi pasukan RRQ. Satu kill yang berjaya untuk didapatkan oleh pemain ini dan Vin terpaksa melihat sahaja gold liner mereka telah pun ditumbangkan. 4 berbalas 6 kill berbalas kill tetapi pasukan Todak perlu translatekan kill tersebut kepada pengambilan objektif dan bercakap tentang objektif Turtle yang kedua baru saja hidup terus saja dimulakan oleh pasukan Todak RQ melakukan rotasi kepada kawasan tersebut. Ya, cuba untuk melakukan sedikit serangan terlebih dahulu. Yumski memberikan pertahanan kepada mereka. Rainer Petis akan digunakan tapi tidak berjaya untuk dapatkan dan Turtle berjaya untuk dicuri kembali tapi kali ini untuk pasukan RRQ Hoshi mereka perlu pulang terlebih dahulu dan lihatlah bagaimana satu serangan telah pun dikeluarkan. Rival terpaksa ditumbangkan di bahagian atas yang menyebabkan pasukan RRQ kemungkinan besar mampu untuk menumbangkan satu turret di bahagian atas ini. Dan Yumski juga yang masih sangat rendah kena petrify dilompatkan ke udara dan terus saja lenyap ketika ini. Kill demi kill mudah sebenarnya dikumpul oleh pasukan RRQ. Satu persatu telah menjadi santapan kepada pasukan RRQ di mana di bahagian top lane tadi satu telah dikorbankan. Di bahagian tengah di mana pasukan RRQ Hoshi mereka ada berada di mana-mana dan setelap langkah sikit pasukan Todak boleh dikorbankan secara terus. Ini perkara yang sangat membimbangkan rakyat Malaysia sebenarnya disebabkan tekanan yang dihadapi oleh pasukan Todak sangat besar. Dilihat daripada segi ekonomi sendiri pun kita dah boleh tahu di mana pasukan Todak agak sedikit ketinggalan. Saya rasa ia disebabkan pergerakan agresif yang mereka lakukan apabila Power Spike masih lagi belum dicapai buat ketika ini. Jadi mereka perlu bermain dengan lebih bersabar. Hanya memberikan fokus kepada KFM tetapi Momo. Tyrus Rage Flicker melekatkan Momo ke dinding dan semua follow up. Semua skill dikeluarkan menyebabkan pemain telah pun dikorbankan terlebih dahulu. Moon cuba untuk melarikan diri sekarang ini. Dia perlu berhati-hati dan lihatlah bagaimana kedudukan Yumski. Cuba untuk melakukan sesuatu serangan dan hentakkan yang tepat pada waktunya. Albert akan ditumbangkan terlebih dahulu. Ciku gas free hit dekat arah belakang tapi Vin masih lagi terselamat ketika ini di mana pujian diberikan kepada R7 yang mengganggu sebenarnya formasi pasukan Todak. Ya, cukup untuk mendapatkan satu kill pembalasan. Cukup untuk menjatuhkan Albert sebentar tadi. Jangan terlalu memaksa reset semula. Menantikan saat di mana Ciku guys berjaya untuk mendapatkan farm beliau terlebih dahulu. Dan itu tugas yang dilakukan oleh Yumski. Memberikan kawasan selamat bagi Ciku guys. Sekarang ini kita lihatkan daripada segi pasukan Todak yang cukup ditekan dan cuba untuk mengawal kawasan Turtle sekarang ini mungkin menjadi satu harapan untuk memperbaiki daripada kedudukan gol yang semakin lama semakin dijarakkan oleh pasukan daripada RRQ sekarang ini. Itu hanya dibuat oleh Vin. Ya, tapi masih lagi ada
Passive untuk menyelamatkan diri dari terkena stun tersebut. R7 di arah belakang. Lihatlah bagaimana dia mencari mangsa-mangsanya di kat bahagian belakang. Terutama sekali Moon perlu berhati-hati. Ciku guys memberikan fokus kepada Turtle. Dan lihatlah bagaimana Momo menerima damage yang agak besar daripada Charis yang telah pun dilepaskan ataupun yang diserap oleh R7. Rene Apetis terkena kepada Ciku guys. Separuh nyawanya hilang. Dia perlu berhati-hati sekarang ni. Tidak boleh terburu-buru dan kemungkinan team fight ini bukanlah berpihak kepada pasukan Todak. Boleh dikatakan poking perlawanan sebentar tadi berjaya dimenangi oleh RIQ dan ini membenarkan mereka untuk memegang kawasan Turtle, tetapi Todak tidak mengalah. Yumki masih lagi membuka map. Saya masih adakah Rebel akan memberikan saingan? Nampak tidak. Turtle ini akan menjadi Turtle yang percuma. Bukan saja Turtle, malah menara di bahagian bawah juga akan diambil. Ya, seakan-akan pasukan Todak terpaksa melepaskan kesemuanya bagi pasukan RRQ yang mendapatkan satu objektif yang penting, turret dan juga Turtle. Tapi Vin cuba untuk menghentak Yumski. Beberapa kali gerakan yang dikeluarkan Yumski juga menjadi mangsa mudah sebenarnya. Dia tak mampu untuk menadah kebanyakan damage yang dikeluarkan oleh pasukan RRQ. Mungkin ada yang terbaik untuk pasukan Todak sekarang ini adalah melakukan split pushing. Tapi disebabkan tekanan di bahagian yang lain cukup besar. Dan ada risiko sebenarnya untuk... Satu posisi yang baik. Cliff, Liga untuk melarikan diri tapi tidak mampu. Daripada Skylar juga menerima nasib yang sama. Sedikit peluang yang dihidangkan kepada pasukan Todak ketika ini. Adakah ini detik-detik yang kita perlukan? Saya rasa ya, tetapi mereka tak boleh nak terlalu memaksa. Ya, sekarang ini 3-2 telah pun terkorban, tetapi mereka perlu memberikan tanda hormat lagi kepada pasukan AQ. Masih lagi berada di bahagian hadapan daripada segi level dan juga ekonomi buat masa kini. Ya, dan pada waktu ini di mana Vin yang dapat most exist dengan 460 banyak betapa beruntungnya, tapi sebelum itu satu turret telah dijatuhkan. R7 yang ditekan oleh Momo pada waktu ini. Dekat bahagian purple buff ini di mana Ciku guys terpaksa pergi ke bahagian belakang untuk melarikan diri terlebih dahulu. Okey, Shadow Kill telah pun dilepaskan. Vin akan ditumbangkan terlebih dahulu tapi rival terperangkap. Menyebabkan satu kill, 2 kill diberikan kepada pasukan RRQ ketika ini. Bukanlah berita yang baik kepada pasukan Todak selepas mereka menumbangkan satu turret dekat bahagian tengah. Ini yang saya katakan, di mana mereka masih lagi perlu memberikan tanda hormat kepada pasukan AQ. Tak boleh nak terlalu memaksa. Sebentar tadi mereka menang teamfight disebabkan serangan hendap yang berjaya. Tetapi tiada elemen surprise sebentar tadi. Tiada kelebihan yang boleh diguna pakai membenarkan pasukan AQ yang memegang kelebihan. Adakah keadaan itu terlalu memaksa? Sebab mereka cuba untuk mendirikan tekanan tapi power spike tak cukup dan juga power man pun tak ada yang cukup dekat kawasan tersebut hingga boleh untuk dihukum semula pasukan RRQ Hoshi. Ya, di mana untuk pasukan Todak sedikit gusar sebenarnya boleh dikatakan. Rival perlu berhati-hati dengan setiap langkah yang dikeluarkan. Sekarang ni nak dibandingkan dengan Albert yang jauh ke hadapan. Kalau kita lihat juga daripada power spike sendiri, setiap perlawanan sememangnya pasukan RRQ sendiri mampu untuk keluarkan damage yang besar dan pasukan Todak perlu berhati-hati. Mungkin pick off satu terlebih dahulu untuk mereka lakukan team fight seperti apa yang dilakukan oleh Yumski sebentar tadi. Ya, mereka ingin melakukan pick off tetapi bukanlah perkara yang mudah disebabkan Yumski perlu ditugaskan untuk menjaga backline. Momo pula ditugaskan untuk membuka map di kawasan hadapan, tetapi lihat bagaimana R7 dan juga Momo seperti pasangan kekasih yang tak dapat nak dipisahkan di bahagian hadapan. Ya, dan pada waktu ini untuk keadaan pasukan Todak memberikan lagi ruang kepada pasukan RRQ Hoshi tidaklah lagi boleh sebab dalam kawasan Lordo sekarang adanya Lord yang tengah utuh berdiri. Jadi keadaan pasukan Todak yang tertinggal cukup bahaya untuk berikan objektif tersebut kepada pasukan RRQ Hoshi. Di mana inhibitor turret di bahagian top lane sahaja yang ketinggalan untuk pasukan Todak. Bila-bila masa sahaja RRQ Hoshi boleh untuk backdoor. Macam mana pasukan RRQ sekarang ni? Mereka menjaga kawasan belakang terlebih dahulu dan pasukan Todak berada dekat kawasan yang berlainan. Jadi apa yang akan berlaku untuk pasukan RRQ? Mereka akan mulakan lot terlebih dahulu. Tetapi lihat di manakah posisi R7 bersembunyi di dalam bush, bersedia untuk melakukan flank jika pasukan Todak ingin melakukan saingan kepada lot ini. Dan di mana Todak telah pun memasuki kawasan tersebut. Lihat R7 melakukan flank. Ya, flank yang sangat baik tapi bukan Moon yang dicari. Dia terus cuba untuk mendapatkan Ciku guys tapi untuk pasukan Todak mereka terpaksa berundur terlebih dahulu dan membiarkan pemilihan lot ini kepada pasukan RRQ. Saya rasa itu adalah pilihan yang bijak disebabkan mereka sudah pun terlewat dan di mana RRQ yang lebih bersedia lagi untuk mengambil team fight tersebut. Ya, sebabkan pasukan RRQ mereka pandai pilih keadaan yang baik untuk berikan mereka advantage. Dan kali ini mungkin seorang tertangkap. Kongsi yang sangat baik sebentar tadi tapi mereka cuba untuk dapatkan V terlebih dahulu. Adakah cukup? Dan jawapannya ya. Mereka perlu pulang ketika ini. Momo cuba untuk masuk terlebih dahulu menggunakan Rebels Fighter dan juga Radiant Slash. Tapi Tempest of Blade terpaksa Albert gunakan untuk melarikan diri. Hari ini berita yang baik kepada pasukan Todak untuk melakukan pertahanan di mana pasukan RRQ kurang satu pemain.
Inilah kelemahan pasukan Todak buat ketika ini. Berdasarkan draft, mereka hanya dapat berhak kepada Yumski, wild charge beliau untuk melakukan pick off, melakukan setup. Tetapi apabila dah habis, mereka dah tak mampu untuk melakukan teamfight yang seterusnya dengan lebih kemas lagi. Ya, dan perkara tersebut perlu untuk kita berikan perhatian sebenarnya. Kalau tak boleh nak buat team fight secara kemas, mereka tak dapat advantage. Dan keadaan itu yang mana pasukan Todak yang menerima tekanan sekarang ini yang sangat memerlukan advantage kata pasukan RRQ. Walaupun pertahanan berjaya dilakukan sekarang ini, namun masih lagi dimiliki kawasan Land of Dawn oleh pasukan RRQ. Momo perlu berhati-hati sekarang ni. Ada dua pemain daripada pasukan RRQ cuba untuk menjatuhkannya, tapi dia seorang fighter, masih lagi mampu untuk mempertahankan diri. Mungkin ada Bloodless Axe untuk memberikan sedikit spell fam terlebih dahulu. Begitu juga dengan ada Festival of Blood oleh pemain ini. Lihatlah bagaimana pasukan RRQ bersedia untuk melakukan sebarang team fight. Sekarang ini pasukan RRQ conceal. Mereka mula ingin melakukan serangan hendap, tetapi disedari oleh Yumski. Dan nampaknya Yumski yang tertangkap. Yumski tertangkap, dia bersorangan sebentar tadi. Ciku Guys berada di bahagian belakang, tapi dia sendiri pun tak mahu nak keluar kalau dah ada 5 pemain pasukan RRQ berada berdekatan sebentar tadi. Dan Albert cuba untuk masuk dalam semak, tapi lihatlah bagaimana dia tahu kedudukan tersebut. Dan Albert yang masih sangat rendah ketika ini cuba untuk melarikan diri. Ciku Guys, Flicker terpaksa diaktifkan hanya untuk melarikan diri, tapi Black Dragon Fall. Hello pasukan Todak. Ciku Guys akan ditumbangkan terlebih dahulu. Moon juga terpaksa mengaktifkan Black Shoes hanya untuk melarikan diri ketika ini. Apa yang mampu untuk dilakukan oleh pasukan Todak untuk melakukan pertahanan sahaja, tapi Moon hilang dalam sekelip mata. Momo masuk untuk berikan pertolongan, tapi agak sedikit terlewat. Yumski dengan adanya white charge tidak terkena kepada dinding, dan bagaimana rival daripada arah belakang menggunakan Ogi Shadow Kill, tapi tidak mencukupi. Momo akan ditumbangkan terlebih dahulu. Lihatlah bagaimana kedudukan Albert datang tepat pada waktunya. Rival juga telah ditumbangkan. Real world manipulation membantu mereka untuk mengumpulkan kill. Yumski nyawa yang sangat rendah ketika ini kena pula Rainer Petis. Flicker digunakan oleh pemain ini untuk melarikan diri. Dan sekarang ini satu yang berjaya untuk jatuhkan Ciku Guys telah pun hidup semula, tetapi kelebihannya cukup besar. Terus saja diberikan kepada pasukan RRQ. Baru saja kita bincang di mana tiada Yumski, tiada wild charge. Tak sepatutnya terlalu memaksa untuk melakukan sesuatu serangan, dan itu yang membenarkan pasukan RRQ mendapatkan kill demi kill demi kill, dan juga menara yang begitu penting. Perkara ini terus berterusan untuk pasukan RRQ Oshi, di mana pasukan Todak tak boleh nak ambil kelebihan daripada sudut team fight sekalipun, daripada sudut rotasi sekalipun. Dilihatkan pasukan RRQ lebih berdominasi dengan satu lagi objektif yang diambil, di mana Lord ini akan pergi di bahagian top lane. Semuanya kelihatan agak sukar, tetapi kita perlu memberikan sokongan penuh kepada pasukan Todak, mempercayai pada mereka untuk melakukan comeback ini. Walaupun dari segi peratusan mungkin sedikit kecil, tapi apapun pun boleh berlaku. Di mana saya percaya satu serangan hendap yang cantik, satu wild charge yang tepat mengenai sekurang-kurangnya 3 ahli pasukan RRQ mampu untuk mengubah keadaan dekat sini. Tetapi persoalannya, adakah mampu Yumski untuk melakukannya dengan sempurna? Di mana pasukan RRQ, kita dah bincang beberapa kali, bukanlah target yang mudah untuk ditangkap. Bukan target yang mudah. Sesiapa saja sekarang ini pasukan RRQ sukar untuk ditumbangkan. Seperti apa yang Karakuri katakan, satu wild charge yang cantik mungkin boleh untuk memberikan sinar kepada pasukan Todak. Tapi perkara tersebut bukan saja boleh diharapkan, tetapi perlu dicari secara baik sekali untuk pasukan Todak mendapatkan kelebihan. Lord di bahagian top lane akan berikan tekanan sekarang ini untuk pasukan Todak. Ya, terus sahaja memasuki kristal sebenarnya untuk pasukan Todak ketika ini. Rival telah pun ditumbangkan dekat bahagian bawah sebentar tadi. Dan R7 memiliki satu kemampuan yang sangat besar untuk berada dekat bahagian hadapan, memberikan ketahanan ataupun sebenarnya membazirkan ke semua skill daripada pasukan Todak. Minion datang daripada 3 arah yang berbeza. Pasukan Todak perlu berhati-hati, dan mungkin pertahanannya agak sikit sukar untuk mereka lakukan ketika ini. Minion masih lagi banyak untuk pasukan RRQ dapatkan kristal game yang ketiga, tapi seolah-olah pasukan Todak tidak akan membiarkan dengan mudah. Vin masuk terlebih dahulu, Tidus tidak akan terkena kepada siapa, tapi wajah yang kemas sebenarnya. Momo di bahagian belakang cuba untuk menggunakan Brave Fighter terlebih dahulu, dan lihatlah bagaimana yang sempat tiba pada waktunya, iaitu Albert menjadi penyelamat kepada pasukan RRQ, menumbangkan Momo terlebih dahulu. Sekurang-kurangnya ini adalah pertahanan yang masih lagi boleh dilakukan oleh pasukan Todak. Satu wild charge yang begitu cantik dari Yumski sebentar tadi membeli masa untuk Todak melakukan clean wave. Mereka masih lagi berjaya untuk bernafas, masih lagi berjaya untuk meneruskan perjuangan mereka di game yang ketiga. Ya, game ketiga sekarang ini merupakan nyawa yang terakhir kita lihatkan daripada segi gol.
Albert dan Skala menduduki tangga yang teratas. Dan sekarang ini Cikugai cuba untuk mencari lagi keadaan yang baik. Tetapi sebelum itu Vin Dalam bahaya sekarang ni. Vin akan ditumbangkan terlebih dahulu. Satu berita yang baik. Tapi lihatlah bagaimana ada lagi Immortality. Rival dekat bahagian belakang. Dilenyapkan. Tapi Vin terlebih dahulu menjadi mangsa yang boleh dikatakan 1 lawan 1. Tapi Moon menjadikan kelebihannya berbeza. RRQ mendapatkan 2 kill yang sangat penting. Moon akan ditumbangkan. Rival juga menerima nasib yang sama di mana ada 30 saat untuk pasukan Todak menantikan Rival dan Lord ini akan tiba dalam masa 10 saat bagi pasukan RRQ. IQ boleh saja memilih sama ada memaksa untuk menghancurkan kristal ataupun kalau nak mengambil langkah selamat adalah untuk mendapatkan Lord yang seterusnya. Saya tak pasti adakah Todak akan cuba untuk melakukan saingan dekat sini. Mungkin terpaksa disebabkan mereka dah tak ada inhibitor turret dekat sini. Yumski nampak seperti ingin pergi pada bahagian depan tetapi nampaknya tidak. Ini adalah Lord yang percuma bagi pasukan Indonesia. Lord yang percuma dan mungkin akan menjadi Lord yang terakhir. Tapi untuk pasukan Todak, adakah mereka mampu untuk melakukan pertahanan lagi di mana mereka dah tiada lagi inhibitor turret yang tinggal sebenarnya kalau aku. Pertarungan yang cukup sukar untuk pasukan Todak buat ketika ini, tetapi saya percaya di mana Todak boleh sahaja melakukannya sekali lagi. Sebentar tadi telah pun dibuktikan mereka melakukan pertahanan dengan begitu cantik. Kali ini dia akan mereka boleh mengulanginya. Ya, kemas tapi lihatlah Tempest of Blade tepat pada waktunya. Dia sempat beli pula Immortality sebentar tadi pemain ini. Tuan muda Albert masih lagi terselamat dan mereka terpancing. Mereka terpancing dengan gerakan tersebut. Albert sempat untuk mendekat Immortality sebentar tadi tapi Rival tak boleh nak pulang sekarang ni. Dia berseorangan hanya untuk melarikan diri. Tapi itulah masa yang baik sebenarnya. Masa yang sangat benar sebenarnya untuk pasukan Todak melakukan pertahanan terlebih dahulu. Tapi sejauh mana Rival mampu untuk melarikan diri. Berjaya untuk membeli masa, berjaya untuk bertahan sebentar tadi. Pertahanan masih lagi diteruskan. Perlawanan masih lagi belum habis lagi, belum selesai lagi. Lot yang ketiga pun belum mampu untuk tamatkan game ini. Betapa sengitnya perlawanan di antara pasukan Todak berhadapan dengan RRQ. keadaannya cukup mencemaskan untuk pasukan Todak. Sebentar tadi Yas tindakan yang bijak. Walaupun agak sedikit saja lagi Rival untuk dibunuh sebentar tadi. Tetapi masih lagi boleh untuk menyelamatkan diri. Bahkan masa yang boleh dibeli bagi pasukan Todak menarik nafas lega. Namun keadaan macam ini tak boleh untuk dibiarkan begitu saja. Sebab keadaan yang kemerdekaan Albert yang sebanyak kali diturunkan nyawa dia. Tapi sebabkan kelincahan dia membeli Immortality. Kelincahan dia membeli Winter Trancham juga. Dia daya menyelamatkan diri. Oh, tapi R7 lihatlah dia terus sahaja pergi ke arah Cikugas ketika ini. Melompat di udara. R7 belum melarikan diri. Inilah peluang kepada mereka. Tapi Yumski terlebih dahulu menjadi mangsa yang pertama. R7. Ogi Shadow Kill telah dikeluarkan. Shutdown kepada R7. Berita yang sangat baik untuk pasukan Todak ketika ini. Skylar dicari dekat bahagian belakang. Adanya Wind of Nature untuk memberikan sedikit pertolongan. Tapi Momo tak cukup damage-nya untuk menjatuhkan pemain ini. Tempest of Blade telah pun dikeluarkan terlebih dahulu. Mon hampir dikorbankan. Bukan hampir tapi pasti. Meninggalkan dua sahaja lagi pemain pasukan Todak untuk melakukan pertahanan di mana mereka pasukan daripada Gergasi Indonesia masih lagi ada 4 pemain ketika ini. Adakah ini berita yang baik? Adakah ini berita yang buruk? Apa yang boleh dilakukan oleh pasukan Todak? Flicker dikeluarkan. Wind of Nature hanya untuk memberikan sedikit masa tapi lihat Rival terlebih dahulu akan dikembangkan. Ciku guys menerima nasib yang sama dan game yang ketiga telah pun selesai. Gergasi raja segala raja masih lagi di atas takhta menjatuhkan musuh rasmi daripada Malaysia, RRQ Hoshi. RRQ Hoshi menang bersih ke atas kontingen negara kita sendiri. Todak 3 berbalas dengan 0. Kita tak boleh nak cakap apa. Memang kekuatan mereka tidak boleh lagi dinafikan dalam perlawanan kali ini. Todak dah berusaha tapi gagal untuk mendapatkan kemenangan. Sejarah berulang kembali. Sedikit sedih di mana Todak masih lagi belum mampu untuk menewaskan RRQ. Diharapkan pada ini tetapi tak tertulis oleh takdir untuk dijadikan pada hari ini.